Okey, selamat kembali bergabung bersama kita dalam usaha memperjuangkan persejarahan negeri Melayu Saribas. Seperti mana yang kita faham, di sebalik usaha pencarian negeri Melayu Saribas ni, terdapat beberapa cerita suka dan duka dalam pelbagai usaha para pengkaji untuk menemuinya dan membuat kajian sehingga berjaya. Jadi, bagi menjelaskan lagi lah dan memudahkan sumber-sumber untuk dilihat, kami akan meletakkannya di ruangan inilah agar menjadi lebih jelas, dan nanti penceritaan itu, setiap penceritaan ada bukti dan sumber rujukannya dekat sini. Okey, berbalik kepada syair, penemuan semula syair. Menurut pengkaji, manuskrip Melayu Jawi telah ditemui oleh Anthony Richard Brooke dan seorang pegawai kolonial British pada tahun 1961 dan telah diusahakannya selama 41 tahun sehingga Anthony Richard ni meninggal dunia pada tahun 2000. Manuskrip tadi kemudiannya telah ditemui semula oleh Robert Rees pada tahun 2002. Robert Rees telah menjemput Dr. Sanip untuk bekerjasama dalam menyelesaikan manuskrip Melayu Saribas ini bersama-sama para pengkaji yang lain iaitu Philip Thomas dan Rosnah Ahmad. Beliau iaitu Robert Rees menamakan manuskrip tersebut sebagai Syair Saribas, tetapi tajuk sebenarnya yang tertulis ialah Syair Tasilah Cetera Abang Gudam dengan Temenggung Kadir Negeri Saribas, yang turut dicatatkan oleh Anthony Richard lah dalam surat wasiatnya kepada Robert Rees ni. Dan kemudiannya UNIMAS, Universiti Malaysia Sarawak telah memberikan Dr. Sanip salinan berupa fotostat versi Melayu Jawi dan translate Melayu Romawi agar kerja penyelidikan ni dapat dilakukan dengan lebih mendalam lah. Dan Dr. Sanip telah memulakan kerja-kerja kajian ini sejak tahun 2005 lagi. Kemudiannya menemui semula salinan fotostat yang versi yang sedikit berbeza lah daripada Pehin Awang Muhammad Jamil Al-Sufri, Ketua Pegawai Pusat Sejarah Brunei Darussalam, yang telah diperolehnya daripada Kampung Debak. Itu kawasan berdekatan dengan Betung dan Pusak lah pada sekitar tahun 1990-an. Jadi selepas membuat pembacaan dan semakan dengan teliti, jelaslah bahawa inilah negeri Saribas yang telah disebut dalam pelbagai kitab manuskrip silsilah Diraja Kerajaan Negara Brunei sebagai salah satu daripada 5 negeri yang telah diberikan oleh Kesultanan Johor. Ianya berbunyi macam ni: maka Sultan itu dianugerahi oleh Yang di-Pertuan Johor, Nobat Negara dan Gentar Alamat dan 5 negeri buah, iaitu negeri Kalakak, negeri Saribas, negeri Semarahan, negeri Sarawak dan Mukah. Kalakak di sini merujuk kepada daerah di sekitar Kabung, Saratok. Ini kawasan negeri Kalakak dan kawasan sekitar. Negeri Samarahan adalah kota Samarahan sekarang, tak jauh beza. Dan negeri Sarawak di sini merujuk kepada masa silam Kuching. Okey, dan di negeri Mukah ni adalah di sekitar Balingian, Mukah dan Bintulu. Itu semua negeri Mukah. Dan untuk balik lagi, belakang lagi, dalam peta kuno, ni negeri ni digelar sebagai negeri Melano. Okey, berbalik kepada syair. Syair ini merupakan sumber sejarah pribumi yang sangat penting dalam usaha untuk menemui semula kerajaan negeri Saribas yang hilang, dan penemuan baharu yang dapat mengisi ruangan masa dan ruangan sejarah yang kosong di utara Borneo, Northern Borneo. Analisis teks dan sumber lain boleh membantu dalam mengesahkan kandungan sejarahnya untuk memberi lebih banyak penerangan tentang kerajaan negeri Saribas. Dan negeri-negeri lain kita boleh kaji juga dekat sekitar. Hal ini telah menyedarkan kita mengapa pada abad ke-19 orang Saribas atau dalam ejaan mereka disebut sebagai Saribas, baik orang Melayu atau Dayak Laut ataupun Iban Saribas, telah dianggap sebagai lanun yang paling digurungi di Kepulauan Melayu dan menjadi penentang paling keras terhadap pemerintahan James Brooke, di mana James Brooke ternyata tidak mampu untuk menghalang serangan dan kota pertahanan daripada para pejuang Saribas bersendirian, sehingga kan sampai memerlukan campur tangan dan meminta bantuan daripada armada perang ketenteraan laut British yang akhirnya telah mencetuskan kontroversi yang besar di kota London pada ketika itu. Hal ini adalah perkara biasa bagi para penjajah. Dalam melabel kita ni, dia panggil kita lanun, pengkhianat, penjahat dan sebagainya, kerana mereka sebenarnya tidak dapat menewaskan kita menggunakan cara baik. Bila dah macam tu, mulalah mereka terpaksa menggunakan cara yang tidak baik bagi melemahkan kita. Hal ini juga pernah terjadi kepada para kaum Dayak di Saribas, di mana perjuangan rentap telah pun dilabel sebagai lanun oleh penjajah. Dan hal yang sama juga berlaku kepada rakyat di negeri Kedah, di mana Tengku Pudin dan segala pengikut Sultan Kedah pun digelar sebagai lanun. Sultan pun digelar sebagai lanun oleh pengkhianat dan pengkhianat oleh si penjajah ni. Kerana kita ni bangsa tidak mahu tunduk dengan mereka, sesekali tidak akan tunduk. Maksudnya kita ni kuat lah, sebab mereka terpaksa menghina untuk menjatuhkan kita. Maksudnya mereka ni dah sakit hati sangat. Jadi sebab para pejuang Saribas ni diasak-asak bertubi-tubi, diserang selama bertahun-tahun tak jalan-jalan juga.
maka gusarlah penjajah ini. Dan akhirnya dia pergi minta bantuan geng-geng dia. Dan akhirnya kita jatuh. Okey. Jangan lupa tunggu next video. Kita akan sembang episod yang paling menarik, iaitu episod yang paling ditunggu-tunggu, iaitu pembukaan negeri Melayu Saribas tahun 1560 Masihi. Okey, jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih dan Assalamualaikum.